Ya, seperti apa yang dikatakan oleh penonton Peter Tan, Kak Zul adalah menteri sangat rajin dan sangat jaga penduduk Kampung Baru. Ramai lagi penduduk Kampung Baru rindu dan sokong Kak Zul. Tak percaya boleh pergi tanya sendiri. Ini adalah betul. Kak Zul jaga dan sayang semua penduduk. Memang Kak Zul dikenal. Thank you Peter, thank you Peter. Memang Kak Zul terkenal dengan rajin bekerja. Tadi saya tengok komen pun ramai orang kata Kak Zul YB terbaik, YB yang paling rajin turun padang. Jadi sekarang kita masuk kepada bab terakhir kita pada malam ini, iaitu ulasan isu-isu semasa. Jadi soalan pertama kepada Kak Zul, Datuk Hajar, baru-baru ini Pakatan Harapan telah kalah teruk di PRA Melaka. Perikatan Nasional pun juga hanya memenangi 2 kerusi. Jadi adakah ini menandakan Bersatu dan juga Datuk Hajar telah membuat keputusan yang salah semasa langkah seratun kerana Datuk Hajar keluar dari PH sekarang menjadi lemah. Barisan Perikatan Nasional sekarang pun dilihat lemah kalau dibanding dengan the number one enemy, UMNO. UMNO menjadi paling kuatlah sekarang, boleh menang atas tiket sendiri sahaja. Jadi apakah ulasan Datuk Hajar tentang perkara ini? Okey, dalam pilihan raya Melaka kita lihat bahawa yang tadi disebut PN menang 2, PH keadilan kosong ya. Cuma DAP menang 5 kerusi, 4 kerusi ya. So and then I think Amanah 1, so 5 kerusi ya. So jadi UMNO yang menang ya. Yang kerana pengundi yang keluar 63%. Okey. PN sebuah parti baru bersatu dan sama ahli bersekutu dia dan sama gerakan dan juga bersama PAS ya. Jika PAS memang tak pernah di Melaka tu mendapat tempat di dalam negeri Melaka. So jadi waktu pilihan raya yang lepas Bersatu ini bersama dengan Tun M dan juga bersama dengan PH. Sebab tu mereka dapat kemenangan ya. Tetapi apabila pilihan raya kecil ini, bila sikit orang yang keluar, jadi mereka tidak dapat mendapat sokongan daripada mereka yang atas pagar dan mereka yang dulunya mengundi kepada mereka kerana telah berpecah kepada PH separuh dan pada PN separuh. Tapi PN sendiri apabila mereka membuat analisis, undi mereka dia dapat tambahan daripada undi pilihan raya yang dulu dari segi itu. Ini di kursi-kursi Melayu. Kenapa UMNO menang? Because UMNO dia dah 60 tahun. Dia punya jentera dah sedia ada. Dan dia ada hardcore voters dia. Voters yang mati-mati pun apa jadi ke, Najib apakah dia akan still undi itu UMNO So jadi apa jentera UMNO buat adalah untuk menjaga pengundi-pengundi hardcore ni. Itu saja. Dia tengok menang 3,000 sana, 3,005. Ini adalah jaga yang itu saja. So dia dah ada orang dia, nama dia UMNO bertahun-tahun ni, nama orang ni dia semua ada dalam list tu. Anak cucu dia semua dia jaga. So sebab itu dia boleh mampu menang 21 seats 22 seats. Jadi ini adalah kemenangan temporary saja, bukan kemenangan yang boleh diambil sebagai satu ukuran yang mereka adalah popular dalam negara ni. Jadi itu kebetulan dia nasib baik kerana orang tengah fed up dengan COVID, orang tak keluar dan sebagainya. Jadi mereka menang kerana kekuatan jentera mereka yang mengawal pengundi-pengundi tegar mereka. Yep. Jadi isu kedua tentang whisky buatan tempatan dan sekolah vernacular. Jadi apakah pandangan Datuk Hajar terhadap timah ini? Isu ini menakutkan masyarakat bukan Islam di tanah air dan membuat masyarakat non-Muslim merasa takut terhadap agama yang sebenarnya indah ini. Selain itu, juga pada beberapa hari yang lalu, Pemuda Bersatu telah menyaran supaya sekolah vernacular dihapuskan. Jadi apakah pandangan Datuk Hajar terhadap kedua-dua isu ini? Adakah Datuk Hajar merasa sekolah vernacular adalah halangan kepada perpaduan di tanah air yang tercinta ini? Sebenarnya negara kita dah merdeka 60 tahun lebih Patut kita tak boleh cerita benda ni lagi timah lah, bahasa Melayu ke lah, bahasa Cina. We shouldn't be talking about this. We should be talking about more progressive, barang-barang yang lebih progresif untuk majukan negara. Tapi sedih, we still talk about this race, we still talk about nama Melayu, all this. This is very wrong. So I hope in future ke depan ni kita akan pastikan bahawa negara ini tidaklah bercakap benda-benda yang dah lapuk, yang membuatkan kita ketinggalan zaman, yang membuatkan kita mundur.
Kita kena cakap benda-benda yang lebih progresif. Timah, bahasa Melayu, all this. Bahasa Melayu apa kita worry? It's already in the perlembagaan. Bahasa Melayu is a bahasa national. So everyone has to speak Melayu. Speak lah Melayu. But now I think we should have gone to third language. Not second language. English, we should have gone to third language. Speak Mandarin pula semua orang. And then fourth language, Tamil. We should have been done that. Other countries sudah move. Second, third, fourth language already. But we still talking about first language. This is show that kita ni tak progress. So you must make the change for the country. Yes. Dato' Haja yang tengah membuat perubahan untuk kami. Jadi memang terima kasih kepada Dato' Haja. Terima kasih. Jadi Dato' Haja, apakah jangkaan anda terhadap kemungkinan rakyat Malaysia mensaksikan seorang Perdana Menteri wanita dalam masa yang terdekat? Termasuk Dato' Haja boleh diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab jawatan tertinggi ini tidak pernah dijawat lagi oleh seorang wanita. Kak Wan, dia nak jadi Menteri Besar Selangor pun berbagai halangan telah menghalang beliau. Seorang wanita dah boleh jadi ketua untuk negeri, ketua untuk negara. Jadi pada pandangan Dato' Haja, adakah rakyat Malaysia bersedia untuk menerima seorang Perdana Menteri wanita? Budaya dalam negara kita ni dan budaya politik kita juga kontrol politik yang dikawal politik ni sekarang adalah maskulin, orang lelaki. Jadi politik ni masih lagi maskulin, masih lagi dominan orang lelaki. Jadi orang perempuan tak ramai lagi. Jadi orang perempuan, sebab tu saya galakkan mereka untuk mengambil kedudukan mainstream dalam position so that kita boleh buat dalam mengambil dalam membuat keputusan. Dengan itu baru kita boleh bawa lebih ramai wanita ke depan. Kalau saya, macam saya, dalam saya punya JLC semua, saya dah lantik 34% wanita dalam board. Saya pastikan, kalau saya wanita, saya kena buat itu untuk wanita. Tapi kalau orang lelaki tak mungkin dia boleh buat. Jadi kena ada ramai lagi wanita yang ke depan untuk membantu wanita yang berkelayakan. So dalam kita punya international standard, dalam World Economic Review dan Gender Gap, Malaysia ni dalam segi education, our women score very high because kita dah almost 100% education. Dari segi labor force kita pun very high. Kita dari segi mendapatkan perkhidmatan kesihatan pun very high. Tapi bila come to politik, kita ni dalam tangga 124 over 156. Afghanistan is better than us. 114 over 156, you see. So this shows that our politicians are still not matang. Dia masih lagi tidak dapat mengiktiraf kebolehan wanita untuk ke depan. Jadi wanita harus sendiri ada keberanian untuk ke depan, untuk bersama-sama membangunkan negara. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri di Malaysia ini, oleh kerana politik Malaysia ini adalah politik maskulin dan ketua-ketua parti semua adalah presiden adalah lelaki, jadi dan jawatan-jawatan tertinggi semua adalah kebanyakan dari lelaki. Jadi selagi itu tidak mudah untuk orang perempuan untuk menjadi Prime Minister in Malaysia because they go by party position, they go by party hierarchy. So it's not easy. So jadi, tapi kita lihat negara-negara maju dah banyak dah wanita menjadi Perdana Menteri. Saya baru balik daripada Reykjavik, Iceland. Di sini mana women political leaders bertemu. Di sini wanita-wanita yang jadi presiden, prime minister, ministers bergabung atau bertemu, bermesyuarat, berkonferens di situ dan memikirkan bagaimana cara-cara kita nak membantu wanita untuk meningkatkan pelibatan mereka dalam negara. Kerana wanita dah ada pelajaran sekarang. Wanita dah ada kebijaksanaan. Jadi it's an asset to the country. Negara mengeluarkan duit investment untuk menampung sekolah, menampung pelajaran. Jadi kalau kita tidak gunakan manfaatkan mereka, saya rasa kerugian. Dia bukan pasal kita nak lawangan lelaki lebih, perempuan lebih, no. Kalau ada wanita dengan lelaki, dia akan melengkapi. Therefore, our nation building, pembangunan negara akan lebih lengkap dan lebih sempurna dan membuat kita progresif. Saya nak cakap pasal apa ada perbezaan ni. This is the gender lens kita panggil. Pemikiran orang perempuan berbeza dengan pemikiran orang lelaki. Contoh saya Kementerian Perumahan dulu. Kalau ada arkitek lelaki dia buat kitchen cabinet, you pergi kitchen tak? Dekat kitchen siapa yang selalu kat kitchen, lelaki ke perempuan? Perempuan kan?
You punya mak, you punya wife, you untuk perempuan. So jadi apabila orang perempuan pergi kabinet sekarang, kita pergi kabinet, yang buat arkitek kabinet dapur adalah orang lelaki. Orang lelaki 6 kaki tinggi, dia buat kabinet 6 kaki. Orang perempuan di kitchen, dia kena angkat itu bangku, lokong-lokong angkat itu bangku mau angkat itu barang. Okay? Kalau saya kasih arkitek wanita, dia tahu itu tempat perempuan 5 feet 2 inches. So dia buat kabinet 5 feet 2 inches. So ini maksud saya, bila ada pandangan berbeza wanita, pemikiran perspektif yang lain, jadi ianya akan melengkapkan sempurna lah. Jadi orang perempuan mendapat hidup dengan selesa, orang lelaki dapat hidup dengan selesa, baru negara ini boleh maju. Jadi cara pemikiran perempuan itu kita kena faham lain daripada orang lelaki. Jadi memang terbaik ulasan Dato' Haja ini. Jadi soalan terakhir untuk malam ini bagi Dato' Haja, iaitu ramai mengetahui Dato' Haja ada seorang yang sangat kuat kerja. Tadi banyak komen-komen saya telah tunjuk kepada penonton-penonton kami. Ramai memuji Dato' Haja kerja kuat, sentiasa turun padang, sentiasa membantu rakyat jelata. Jadi soalan saya Dato' Haja, mana masa anda untuk bersama keluarga? Adakah macam mana Dato' Haja mencapai work-life balance? Adakah ahli keluarga pernah mengadu, komplain kepada Dato' Haja tentang kekurangan masa bersama Dato' Haja? Okey, Ang, saya nak tanya soalan. Kalau ahli politician lelaki, tanya tak soalan tu? Betul. Dulu tak tanya kepada Dato' Seri Shafiee Dun Dr. Mahathir, tak tanya. Betul. Ini macam tak betul. Ya, lelaki perempuan sama. Kerja rumah kena tolong, cari duit pun sama, semua kena sama. Bila perempuan kena tanya, apa macam buat itu anak? Lelaki tak boleh jaga anak kah? Kena juga, bukan? So lain kali tanya pada orang lelaki juga ya. Jadi ada keluarga ada komplain nak Dato' Haja? Alhamdulillah, saya pun dah, anak-anak saya sudah dewasa. Tapi saya daripada muda memang saya very aktif, saya kerja di peringkat corporate, saya travel a lot, dan I was a sportswoman juga. Saya main softball untuk negara. I was a sportswoman. So jadi saya travel as a sportswoman, as a corporate person. Jadi mereka dah biasa dengan cara hidup saya. Tapi apa yang penting is about quality time. You must have good time management. You must be focused in what you are doing. You don't do nonsense. Don't do all this Facebook and layan. All this is a waste of time. And then you should be focused, time management and quality time. That's most important for me. That's why then you can do the work. So that means when you talk about whether you can berseimbang dengan family or not, is your time, how you manage your time. If you want to spend your time so much time meeting friends, gossip, of course you don't have time with the family. If you want to have time to go to the beauty salon all the time, of course you got no time with the family. So these are the focus that you got to do, and you have to do your time management properly. Jadi Dato' Haja, sekian soalan saya. Sebelum kita bersulai, saya di sini memberi ruang kepada Dato' Haja untuk membuat satu kesimpulan singkat dan juga untuk membalas apa-apa isu yang Dato' Haja ingin berhurai tetapi tidak ditanya pada program malam ini. Silakan Dato' Haja. Saya berharap satu masa akan datang Malaysia akan dapat lebih progresif dari segi polisi-polisinya dan ketepikan politik resis. Saya menanti satu masa di mana kita tidak harus memilih calon ataupun wakil rakyat kita mengikut bangsa. Sepatutnya tak kira lah Cina ke Melayu ke India, if they are good, we can choose them. Tak payahlah Cina nak bertanding tempat Cina, Melayu tempat Melayu, India bertanding tempat India. We don't need. Because it must come a day that kita boleh terima sesiapa saja as long as that person buat kerja untuk rakyat then can serve the rakyat and can do the job well. This is what I'm waiting for, and that time if we are able to do that, maknanya Malaysia dah pandai, dah ada politik matang, we are progressive, we look at the quality but not at the quantity ataupun tidak tinggalkan kepada politik bully. Politik bully. Kita tak mau politik bully, rasa terhutang budi lah dan sebagainya. We should be independent, buat keputusan dengan hati kita sendiri dan tak payah mengikut cara orang lain. Dan saya juga berharap that Malaysia banyak perkara-perkara yang harus dibawakan perubahan, lebih progresif dari sistem education dan sebagainya. Banyak perkara yang harus dibuat perubahan dan saya harap saya akan dapat melaksanakan ini dalam masa hadapan, insya-Allah. Ya. Terima kasih Dato' Haja. Jadi sekian sesi pada malam ini. Memang jutaan terima kasih diucapkan kepada Dato' Haja.
Harap Dato' Hadia pun sama-sama enjoy sesi perbualan ini. I don't mind because there's so many questions here. If I have time, I want to answer. But anyway, never mind. You can have another session with me. I will entertain you, inshallah. Yeah, we can have a Q&A session also. YB, okay. Yeah. So see you next time, Dato' Hadia. Thank you very much. Kamsia. Bye-bye. Chai Chen there. Everybody, Chai Chen. Jintel.